Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertepuk tangan, salam diulurkan. Terima kasih peneraju majlis, para hakim yang bijak berkarisma, penjaga masa yang begitu peka dengan edaran jam, guru-guru dan rakan-rakan yang dihormati sekalian. Pada hari ini saya hendak berkongsi satu kisah dengan kawan-kawan. Kawan-kawan hendak dengar tak? Tajuk cerita saya ialah Maafkan Cikgu. Kenapa cikgu pula yang minta maafnya? Kalau kawan semua hendak tahu, marilah dengar cerita saya. Kawan-kawan yang saya hormati, kisahnya adalah tentang seorang anak yatim. Namanya Amir. Ayahnya telah meninggal dunia sejak dia masih kecil lagi. Untuk menjaga kehidupan mereka, ibunya telah mengambil upah, menebas kebun dan menjual kuih. Namun Amir tidak pernah mengeluh. Malah dia membantu ibunya dengan bekerja, menghantar surat khabar sebelum pergi ke sekolah. Baiknya Amir itu kan kawan-kawan. Seperti biasa pada pagi itu, Amir mengayuh basikannya laju-laju, berpeluh-peluh badannya. Amir bimbang akan bertemu dengan Cikgu Hakim, guru disiplinnya di sekolah. Mendengar namanya sudah membuatkan pelajar-pelajar kecil perut. Apatah lagi bersemuka dengannya. Seramnya. Ingatlah kawan-kawan, datang lambat ke sekolah bukanlah sikap yang baik. Ketika sampai di sekolah, jam tangan Amir menunjukkan 8.30 pagi. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Amir menuju ke kelasnya. Tiba-tiba, Amir! Nama Amir dipanggil. Panggilan itu lantas mematikan langkahnya. Degup jantung Amir bertambah kencang. Terlihat wajah Cikgu Hakim yang sangat serius. Dengan suara yang lantang, Amir dimarahi kerana datang lewat. Amir hanya membisu. Memberi alasan pada saat itu bukanlah tindakan yang bijak. Walaupun Amir ingin menjelaskan, tetapi Cikgu Hakim enggan mendengarnya. Malah dia dituduh menegakkan benang yang basah. Rakan-rakan sekalian hendak tahu apakah yang terjadi selepas itu. Apalagi Amir dibawa ke bilik guru disiplin. Dia telah diberi surat amaran untuk disampaikan kepada ibunya. Amir pun menerima dengan sedih. Perut mata yang memandang, lagi bahu yang memikul. Amir kecewa kerana dia dituduh sebagai pelajar yang malas. Padahal dia bukanlah seperti apa yang disangkakan. Rakan-rakan Amir juga sering mengejeknya kerana selalu didenda atas kelewatannya sampai ke sekolah. Setelah sesi persekolahan tamat pada hari itu, Amir pun terus pulang ke rumah. Selepas selesai solat, Amir pun terus ke dapur kerana perutnya terasa terlalu lapar. Apabila dah hendak ingin menjamah makanan, dia teringat kembali peristiwa yang berlaku di sekolahnya tadi. Seleranya hilang. Amir telah membuat keputusan untuk pergi ke kebun Pak Megat untuk berjumpa dengan ibunya. Dia ingin menceritakan peristiwa yang berlaku di sekolahnya tadi. Sebaik sahaja terpandang wajah ibunya, dia berasa tidak sampai hati untuk menceritakan. Malah dia turut membantu ibunya menyelesaikan kerja. Baginya, ibulah segala-galanya. Ingatlah kawan-kawan, syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Jangan sesekali membuat hatinya terluka. Kawan-kawan yang dikasihi sekalian, pada malam itu Amir nekat menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Lantas menyerahkan surat yang diterima daripada Cikgu Hakim. Amir pun melihat ibunya amat sedih selepas membaca surat itu. Bagi ibu Amir, dia masih mampu menjaga kehidupan mereka. Apa yang diharapkan oleh ibu Amir? Dia ingin melihat anaknya berjaya dalam pelajaran. Ibu, tergenang air mataku, terbayang wajahmu yang redup
sayur. Kudusnya kasih yang engkau hampakan, bagaikan laut yang tak bertepian. Biarpun kepahitan telah engkau rasakan, tidak pun kau merasa jemu. Mengasuh dan mendidik kami semua anakmu, dari kecil hingga dewasa. Kawan-kawan yang disayangi sekalian, itulah jasa ibu kita. Sebagai pelajar tahun 6, Amir dapat berfikir dengan baik. Dia telah membuat keputusan untuk berhenti kerja. Amir berazam selepas ini untuk datang awal ke sekolah dan belajar bersungguh-sungguh. Justru keesokan harinya, pagi-pagi lagi Amir sampai ke kedai Pakcik Mutu, tempat dia mengambil surat khabar. Dia ingin menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Selepas itu, Amir mengayuh basikalnya laju-laju. Amir mengayuh basikalnya lebih laju daripada biasa. Dia tidak ingin terlambat lagi. Dia sudah serik dengan herdikan guru disiplinnya itu. Apabila tiba di persimpangan jalan, tanpa melihat kiri kanan, Amir pun terus melintas. Malang tidak berbau. Sebuah kereta telah melanggarnya. Amir tercampur ke seberang jalan lalu pingsan. Orang yang melanggarnya itu terus membawanya ke klinik berdekatan. Mujurlah Amir tidak apa-apa. Dia cuma mengalami luka yang kecil sahaja. Itulah kawan-kawan, kita mestilah berhati-hati semasa berada di jalan raya. Tidak lama kemudian Amir pun sedar dan dia terkejut mencik hakim di sisinya. Dengan wajah yang ikhlas dan mesra, Cikgu Hakim meminta maaf atas kecuaiannya menyebabkan Amir tercedera. Maafkan Cikgu Amir dengan hati yang ikhlas. Amir pun memberitahu dialah yang bersalah kerana tidak berhati-hati. Pengajaran daripada cerita ini ialah: pertama, sekiranya kawan-kawan telah membuat kesalahan, janganlah malu untuk meminta maaf, kerana meminta maaf itu adalah amalan mulia di sisi Allah. Kedua, kita hendaklah menyayangi kedua ibu bapa kita dengan sepenuh hati. Janganlah mengecewakan dan mengecilkan hati mereka. Ketiga, kita hendaklah mematuhi peraturan sekolah agar kita menjadi murid yang berdisiplin. Dan keempat, itulah kita mestilah berhati-hati semasa berada di jalan raya. Ia dapat mengelakkan daripada berlakunya kemalangan. Terang sungguh cahaya bulan menerangi langit di bulan Ramadan. Kisah yang baik jadikan tauladan, kisah yang buruk jadikan sempadan. Semoga kawan-kawan terhibur dengan cerita saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.